Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni kita akan proceed ke next topic lah untuk tajuk searching. Topik 7. Okay, untuk topik searching ni kita akan tengok, first kita akan tengok overview of searching. Lepas tu kita akan tengok common search technique lah. So, common search technique yang kita akan tengok adalah linear search dan juga binary search. Kita akan tengok lebih detail. Okay, lepas tu untuk searching in sort dan juga unsorted array ni, kita akan proceed kepada coding lah. Yang ni saya akan cover dalam kelas nanti. Okay, overview of searching. Okay, apa itu searching? Searching ni adalah salah satu proses untuk kita mencari value tu lah. Value dekat dalam array tu based on dia punya position dalam list of value tu. Okay, kita sebagai programmer kita akan decide lah search key yang kita nak cari dalam array ataupun list tu. Okay, so disebabkan program untuk searching ni kita akan menggunakan coding. So dia adalah salah satu algorithmic proses lah untuk kita cari item dekat dalam collection of item tu. Collection of item tu adalah array tu lah. Lepas tu item tu adalah search key yang kita nak cari tu. Okay, untuk prosesnya boleh dibuat dalam internal data structure ataupun internal data structure lah. Okay, untuk searching teknik dia ada dua, sequential search ataupun linear search dan juga binary search lah. Okay, searching dalam real life ni adalah example dia lah. Kita cari barang bawah meja, kita cari baju dalam almari, lepas tu kita cari list nama kita dalam list yang disenaraikan oleh siapa-siapalah, company ataupun universiti. Okay, dia adalah proses untuk kita mencari data-data lah. Okay, kita tengok type of searching algorithm. Okay, first, macam saya cakap awal-awal tadi lah, untuk searching algorithm ni ada dua, linear search dan juga binary search lah. Okay, linear search ni dia adalah salah satu proses yang mengikut sequential search lah. Kalau kamu tengok dekat bawah tu kan yang sequential search tu, kamu boleh nampak yang dia punya proses dia move daripada position 0, 1, 2, 3 sampailah dia jumpa search key yang dia nak cari. Kat sini search key yang dia nak cari adalah 37. So dia move lah daripada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dia jumpa dekat posisi 11, dia jumpalah 37 tu. Okey, untuk binary search pula, dia adalah salah satu proses yang kita menggunakan prinsipal divide dan juga conquer lah. Macam kita tengok dalam recursion kan. Recursion kan ada binary search kan. Kita akan buat proses dia, kita bahagikan kepada 2, kita cari medium dia. Okey, lepas tu kita makin kecil lah medium tu, makin lama makin kecil. Nanti kita akan buat calculation balik macam mana binary search ni punya proses untuk kamu remind balik lah proses dia tu macam mana. Okay, kita tengok linear search dengan lebih detail. Okay, linear search ni dia involve kita check semua elemen yang ada dalam array tu, ataupun ada structure macam list ke, one by one lah ikut sequence dia punya position. Okay, ni adalah graphical illustration lah untuk linear search. Okay, kat sini kita nak cari 37. Okay, index yang match dengan 37, position ataupun index lah adalah 2 lah. Kalau kamu tengok, start dia adalah 0, end point dia adalah 8 untuk position. So, kita start dengan 0. Index 0 bukan 37, index 1 bukan 37. Dekat index 2 kita jumpa 37. Okay, dekat index 2 itulah adalah position untuk search key kita tu. Okay, ni adalah algorithm untuk yang kamu perlu follow lah bila kamu nak build linear search punya code ni. Okay, step first kamu kena set lah I untuk satu. I untuk satu adalah range lah. Range I tu. Okay, step 2 pula, kalau I tu lebih besar daripada N, dia akan pergi ke step 7 lah. Step 7 ni dia akan print elemen yang tak dijumpai. Lepas tu dia terus keluar. Okay, tapi itu kalau I tu lebih besar daripada N lah. N ni maknanya elemen dalam array tu
dia ada length kan, kita akan cari length tu ada kita cari berapa banyak number yang ada dalam array tu, berapa banyak elemen yang ada dalam array tu lah. Kalau n tu adalah number elemen dalam array tu. Kalau I position array yang kita cari tu, dia punya movement dia dah lebih daripada elemen tu, maknanya dia akan terus proceed lah kepada step 7. Maknanya dia tak jumpa pun search key yang dia nak cari tu, lepas tu dia akan terus keluar lah. Okay, kalau dia jumpa, dia akan pergi kepada step 3. Step 3 ni dia akan tengok lah position array tu duduk kat position mana. Lepas tu dia akan setkan daripada I, dia akan tambah lah, start daripada position kosong 1, 2, 3 sampai line yang seterusnya. Lepas tu step 4 dan step 5 ni dia akan repeat lah. Dia akan repeat balik. Bila dia pergi kat step 5, dia akan repeat balik kepada step 2 sampailah dia jumpa search key yang dia nak cari tu. Lepas dia dah jumpa, dia akan proceed kepada step 6. Lepas tu dia akan terus exit lah. Okay, tu adalah dia punya algoritma punya proses. Nanti kita akan tengok. Okay, ni adalah dia punya pseudocode lah. Kalau pseudocode standard untuk linear search ni, kita akan menggunakan for loop lah. For loop, kita setkan range untuk item tu kat dalam list array yang disediakan. Lepas tu kalau item tu match dengan value, dia akan return kepada item location tu lah. Sama juga proses dia macam step tadi, tapi yang ni kita nampak more kepada dia punya coding lah, pseudocode ni. Macam tadi kita nampak macam more kepada jalan cerita dia. Okay, advantage dan disadvantage bila kita menggunakan linear search ni. First advantage menggunakan linear search, dia lebih mudah untuk difahami dan diimplementkan benda tu. Lepas tu sorting tu maknanya penyusunan tidak diperlukan lah dalam linear search tu. Lepas tu dia suitable untuk list ataupun array yang size dia tidak terlalu besar. Okay, dan dia lebih sesuai digunakan bila satu array tu ada elemen yang lebih kecil lah. Disadvantage dia punya disadvantage, dia time inefficient. Maknanya dia memerlukan masa yang banyak lah untuk kita search benda tu, untuk kita search key yang kita nak cari tu. Sebab kita akan tengok position by position kan. Lepas tu dia tak sesuai digunakan untuk list yang mempunyai size besar. Lepas tu search time dia pun lebih mengambil masa yang lama lah, based on number of element yang ada dekat dalam array tu. Okay, kita tengok binary search pula. Okay, binary search ni dia adalah salah satu proses yang macam saya cerita tadi lah. Dia akan bahagikan array tu kepada dua bahagian. Dia cari medium, lepas tu dia buat lagi dekat upper bound dengan lower bound. Dia akan search sampai dia jumpa search key yang dia nak cari tu. Okay, lepas tu macam saya cakap lah, algoritma ni dia akan mula daripada starting point dia sampai end point dia. Lepas tu dia akan cari middle element. Lepas tu dia akan proceed. Dia akan dengan dia eliminate array tu half by half lah. Maknanya dia punya proses tu akan berjalan serentak based on upper bound dan lower bound yang dia dah bahagikan dekat dalam elemen tu. So proses dia lebih cepat compare to linear search tadilah. Okay, ini adalah dia punya graphical illustration. Masa saya cakap tadi, dia akan tengok starting point dengan end point. Lepas tu kita cari middle dia. Bila kita dah cari middle, array tu akan terbahagi kepada upper bound. Lepas tu okay, array tu akan terbahagi kepada upper bound. Lepas tu yang ni adalah lower bound. Okay, bila dia dah terbahagi kepada upper bound dan lower bound, dia akan eliminate lah part yang tak ada key yang dia nak cari. Lepas tu dia akan proceed kepada bahagian yang ada data tu lah. Proceed kepada bahagian yang ada data tu. Lepas tu dia buat proses yang sama juga. Dia cari medium, lepas tu dia bagi yang kepada lower bound dan
upper bound dan lower bound. Lepas tu dia proceed sampai dia jumpa nombor yang dia nak cari tu. Okay. Okay, next ni adalah proses algoritma dia. Okay, proses algoritma dia first dia start search data lah daripada middle list. Lepas tu kalau match dia akan return kepada index item tu dan keluar. Kalau tak match dia akan buat lagi dia akan propkan lagi position di antara upper bound ataupun lower bound tu. Lepas tu dia akan divide list dan cari new middle. Lepas tu kalau data is greater than middle, search dekat bahagian upper bound lah. Kalau data tu lebih besar daripada middle, maknanya kita akan cari dekat bahagian upper bound. Kalau data tu smaller, kita akan cari dekat bahagian lower bound. Lepas tu kita akan repeat sampai kita jumpa lah. Kita jumpa key search key tu. Okay, ni adalah dia punya pseudocode. Okay, kamu boleh nampak lah pseudocode. Kita akan menggunakan while loop lah. While loop, lepas tu if upper bound lebih kecil daripada lower bound. Okay, ni kita akan tengok dalam program nanti. Kamu cuba fahamkan lah dia punya pseudocode ni. Kalau kamu perasan, proses dia hampir sama juga macam algoritma yang cerita tadi. Cuma yang ni dalam bentuk programming lah. First kita buat while loop. Untuk dia search semua position dekat dalam elemen tu lah. Lepas tu kita compare antara upper bound dengan lower bound. Kalau search key tu okay, kalau search key tu dia akan keluar bila search key tu tak ada dekat dalam array tu, dia akan proceed exit lah. Kalau ada, dia akan buat formula midpoint tu. Lepas tu kalau array search key tu lebih kecil daripada midpoint, dia akan pergi kepada lower bound. Kalau array tu lebih besar daripada midpoint, dia akan pergi kepada bahagian upper bound. Kalau tak ada, dia akan exit lah. Lepas tu kalau dia tak jumpa juga dekat bahagian upper bound atau lower bound tu, dia akan proceed untuk buat pembahagian midpoint tu lah sampai dia jumpa. Okay, searching in array. Macam saya cakap tadi, array tu ada dua jenis, sorted array dengan juga unsorted array. Okay, ni saya dah ajar dah hari tu lah dekat part tajuk array. Okay, untuk unsorted array ni dia adalah salah satu numerical yang kita tak perlu sortkan array tu untuk dapatkan data tu lah. Dia untuk sorted array ni dia more kepada linear search punya proses lah. Kita tak perlu sortkan data tu untuk dapatkan dekat mana search key yang kita nak cari tu. Okay, tapi untuk unsorted array ni okay, tak ada apa. Okay. Sekejap. Okay, mana tadi? Okay, unsorted array ni more kepada linear search lah. Okay, untuk sorted array ni pula, dia more kepada elemen yang kita perlu susun lah. Contoh macam 0.2, 0.3, 1 dengan 1.5 dia susun ikut susunan lah daripada nombor kecil hingga nombor besar. Ni more kepada binary search lah. Kalau kamu perasan dekat binary search tu, dia akan ada satu condition lah yang dia build. Kalau array tu lebih kecil daripada midpoint, dia akan proceed kepada bahagian upper bound. Kalau dia lebih kecil daripada midpoint, dia akan proceed kepada lower bound lah. So bila ada condition yang macam tu, kita kena buat bila ada condition yang macam tu, dia lebih sesuai digunakan kepada sorted array lah. Okay, so nanti dalam kelas kita akan tengok benda ni. Mungkin kita akan tengok more kepada contoh calculation lah compare to algoritma dia. Algoritma dia rasanya simple saja. Nanti kita akan tengok. Saya akan bagi dekat kamu contoh array. Kita akan buat lah dia macam mana dia punya proses dia bergerak tu. Mungkin saya akan bagi contoh untuk binary search je lah. Untuk linear search tu saya rasa dia mudah untuk difahami lah. Okay, rasanya ini juga explanation untuk chapter search ni. Okay, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya dalam group lah. Okay, thank you.